Nabi kata, ya ma'asyaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun. Nabi kata 5 perkara. Dengar elok-elok 5 perkara ini. Iza betulitum bihinna, apabila Allah uji hampa dengan 5 benda ni, apabila Allah balakkan kepada hampa dengan 5 benda ni, Nabi pause cakap Nabi ni dengan Nabi berdoa. Nabi kata, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hampa tak jumpa 5 benda ni. Nabi kata. Maknanya 5 benda hak Nabi nak sebut ni benda besar. Kemudian Nabi sebut, Nabi kata yang pertama, lam tazharul fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Tidak zahir satu benda keji di dalam masyarakat, bahkan masyarakat itu mengiklankannya, melakukannya secara obvious, seterang-terang dibuat benda yang dipanggilkan fahsya, benda yang dipanggilkan fahisha, benda keji. Zina dilakukan secara terang-terang. Illa fasha fihimut ta'un wal auja'. Tuhan pasti akan menurunkan satu penyakit wabak kepada hamba dan disusuli dengan auja', dengan kebuluran. Allati lam takun madat fi aslafihim allazina madaw. Nabi kata yang wabak itu, yang keadaan yang menyakitkan itu tidak pernah kena kepada mana-mana umat sebelum mereka. Tuan-tuan, nak kata zaman tu bidang perubatan tak cukup maju, maka mereka tak tahu, ataupun penyakit tu memang tak ada zaman tu, wallahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Zaman kita hari ini dia mai segala macam penyakit. Tadi sahabat saya, pejabat agama Penang, telefon duk bersembang. Dia kata rumah kita ni masa kita kecil-kecil dulu, tahun 60-an dulu, tikuih ni bukan tak ada. Bahkan tikuih ni boleh tengok kat dalam rumah, lari kot kabinet dapur, pergi balik tikuih. Tikuih mondok besar kucing ni bukan tak ada dulu, tapi tak pernah dengar pula penyakit kena kencing tikuih. Tikuih ni bukan satu makhluk yang Tuhan baru bagi jadi. Menatang lama dah ada, tapi tak pernah dengar penyakit orang kena kencing tikuih. Tapi hari ni tuan-tuan, bukan di rumah, pergi berkelah di waterfall, boleh buat balik mai penyakit kencing tikuih. Fikir ke logik akal dengan ayah terjun, duk turun mai daripada bukit, dan ayah tu bukan duk bertakung sengap, duk berjalan terus. Tak mungkin ayah tu boleh duk simpan kencing tikuih. Yang budak-budak pergi mandi, pergi camping, boleh kena penyakit kencing tikuih. Tak mungkin. Tapi hari ni, budak-budak pergi PLKN boleh kena. Budak-budak pergi berkelah di waterfall boleh kena. Apa penjelasan kepada fenomena ini? Kalau tidak, balak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata penyakit wabak itu allati lam takun madat fi aslafihim allazina madaw. Penyakit itu adalah penyakit yang umat dulu tak pernah jumpa, tak pernah kena. Ampa nanti kena, Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia melarat pergi sampai ke bumi Al-Haramain, bumi tanah suci, Mekah, Madinah, sudah kena MERS-CoV. Sudah masuk Ebola. Yang semua penyakit ni adalah wabak dan malapetaka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddatil maunah wa jawris sultan alaihim. Nabi kata yang kedua, jaga-jaga jangan sampai hampa jumpa dengan benda ni.
Dan aku doa kepada Allah, mudah-mudahan hampa yang doa ada depan aku ni, Nabi kata hampa tak jumpa benda ni. Apa dia? Yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan. Jangan sampai ada golongan menyaga yang dalam perniagaan mereka ni, mereka cuba untuk kecoh, untuk tipu al-mikyal wal mizan, sukat dan timbang. Jangan sampai wujud di zaman hampa orang yang menyaga, nak tipu, nak kecoh, nak untung tak banyak mana. Nak pelari timbangan 1 gram, 2 gram, 5 gram, 1 teh, 2 teh, nak pelari banyak tu tak padan dengan bala Tuhan nak mai, tak padan dengan neraka yang nak kena masuk. Nabi kata hati-hati dengan masalah ini. Masalah apa? Masalah orang menyaga nak kecoh. Bila buat menyaga nak tipu. Apa bentuk menyaga sekalipun, duk fikir nak tipu macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau berlaku masyarakat peniaga yang otak fikir nak menipu. Hak jual buah, cara buah. Hak jual makan, cara makan. Hak jual kereta, cara kereta. Hak jual mah perak, cara mah perak. Apa benda dia jual pun, otak duk fikir nak tipu macam mana supaya cepat kaya. Bila berlaku keadaan macam ni, Nabi kata, illa ukhidhu bisinin. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan buat mai kemarau panjang. Wasyiddatil ma'unah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan buat mai kesempitan hidup. Hidup jadi sempit. Hidup jadi tak selesa. Duit sudah jatuh nilai. Kalau dulu ada RM50, masuk supermarket boleh bawa balik 1 troli barang. Hari ini bawa RM100, bawa keluar sebelah tangan aja bawa. Keadaan sudah jadi macam tu. Hari ini tuan-tuan sembang dengan orang menyaga, semua satu nada ya cerita, menyaga drop. Orang buka supermarket gaduh, menyaga drop. Orang buka kedai makan gaduh, menyaga drop. Orang ada dusun buah-buahan, gaduh, buah-buahan tak jadi, menyaga drop. Orang jual kereta, gaduh, kereta tak boleh nak jual, menyaga drop. Jual kereta baru pun tak rancak macam dulu, jual kereta second hand terus tak boleh jalan. Everywhere, sana sini kita pergi, sembang dengan orang menyaga, semua duk cerita yang sama. Dia kata dulu saya punya menyaga 1 kedai, hari ni 5 kedai baru boleh dapat macam dulu punya menyaga 1 kedai. Orang bercakap macam tu. Itu di pihak orang menyaga, di pihak orang yang nak pergi beli pun sama. Duk bunyi apa dia? Mahal, barang lo ni mahal. Pergi makan di kedai makan ni, kata aku ambil nasi ayam buah dalca bagi lebih. Tengok-tengok dia kira RM6.8. Kawan yang dengar kata tak apa, terus pergi beli di kedai, terus pergi makan di kedai, pergi beli barang di market balik masak. Pergi beli di market balik masak, jatuh 1 kepala RM10. Baru dia tahu pasal apa? Oh, pasal rupa-rupanya barang mahal. Harga ayam naik, harga daging naik, harga sayur naik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata, apabila timbul perkara yang kedua tadi, orang menyaga mula nak menipu, Allah Subhanahu wa taala akan buat mai balak dalam bentuk wasyiddatil maunah, hidup jadi susah. Orang yang menipu pun tak kaya mana, orang yang membeli pun susah. Wa jawri sultan alaihim, dan lagi satu, kalau sekiranya berlaku penipuan di dalam perniagaan, Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan pemerintah yang memerintah negeri jahat.
Orang yang jadi pemerintah, orang yang diamanahkan untuk jadi pemimpin, jahat. Jahat maksudnya apa? Dia fikir dia selfish. Dia fikir diri dia. Dia fikir dia nak buat duit. Dia fikir dia nak grab apa opportunity yang ada. Dia fikir dia nak sambang mana-mana peluang yang ada. Dia duk fikir macam tu. Sedangkan apa yang dia pegang amanah. Yang sepatutnya dengan kerana dia pegang jawatan pemimpin itu, rakyat didahulukan ke apa dia panggil? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, Nabi kata walam yamna'u zakata amwalihim. Apabila berlaku perkara yang ketiga, orang Islam tak mau bayar zakat. Doa ci boleh, tak mau bayar. Kalau bayar pun kecoh. Kalau satu masa dulu orang duk ingat aja, duk tanya aja, duk jumpa ustaz tanya, ustaz ni saya makcik nak tanya, ni pakcik nak tanya pasal zakat ni. Betul-betul duit kita berapa? Nisab dia lah ni. Orang dulu duk fikir nak bayar zakat. Pasal apa? Mereka bukan melihat zakat ini sebagai satu hukuman dalam Islam yang mesti kena keluar, tapi mereka melihat zakat ini sebagai ibadah. Entah saya pernah cerita banyak kali. Satu sahabat kita duk ikut kuliah kita dulu, Pak Haji Ramli. Saya ingat malam ni saya sebut dah 27 kali lah. Pak Haji Ramli, orang tikam batu. Masya Allah tuan-tuan. Bagus. Umur menjangkau 70. Dua bendang ni. Dua bendang ni. Kawan-kawan kata Pak Haji umur dekat 70 bendang apa lagi, anak-anak semua dah bagus-bagus kerja elok-elok, takkan dia tak bagi duit, tak tolong, tak bantu Pak Haji. Dia gelak ya. Anak-anak tak tolong ke? Orang bunyi macam tak puas hati ni anak-anak semua. Orang tahu satu kampung tahu anak-anak berjaya. Pasal apa duk biang ayah umur dekat 70 duk turun bendang, pergi duk tengala bendang, pergi duk. Dia jawab sikit aja tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata anak-anak pun marah. Dia kata ni duk buat bendang ni, anak-anak pun marah. Tapi saya duk ingat, kalau saya berhenti buat bendang ni, saya tak boleh keluar zakat. Tuan-tuan. Saya buat bendang bukan pasal tak ada duit, bukan pasal anak tak tolong. Dia kata, tapi saya syok buat bendang ni pasal apa? Boleh keluar zakat. Jadi kalau saya stop buat bendang ni, satu punca pahala saya sudah hilang. Dia jawab lagu tu. Dia ni tuan-tuan, bukan orang sombong, bukan orang riak, bukan orang sum'ah, bukan orang yang bercakap nak suruh orang puji dia. Dia bagus sungguh. Dah hampa duk tanya-tanya sangat dekat kawan baik yang dia pergi habang tu pun, kat kawan baik. Dia kata aku kalau tak buat, dia kata aku tak boleh keluar zakat. Sayanglah. Pahala tu duk buat dah bertahun dah, berpuluh tahun dah. Pahala buat bendang keluar zakat ni berpuluh tahun dah. Aku stop, satu peluang pahala sudah tak ada. Masya Allah tuan. Saya duduk bercakap ni, saya boleh bayang muka dia. Orang tua ni, Masya Allah. Bila dah dia meninggal, baru orang masjid bagi tahu. Dia berkata, Ustaz tahu dah Pak Haji Ramli ni macam mana Ustaz? Ustaz tahu, Ustaz duk nampak dia duk ikut kuliah Ustaz je. Selain daripada tu, Ustaz tahu dah? Kata, tak tahu. Ustaz, 5 waktu sembahyang jemaah masjid. Tiap-tiap habis sembahyang waktu, mesti baca Quran. Sampai akhir hayat, mati, dia meninggal tengah sembahyang tarawih. Tengah dua sembahyang, meloreh jatuh, habis umur. Dia kata, without fail. Habis sembahyang fardu, habis doa, habis ba'diyah, Quran. Tak banyak sikit, tak lama sat. Quran mesti baca. Hampa nak balik, hampa nak berebut kasut, hampa nak balik, hampa punya pasal aku Quran. Habis dia simpan, dia seorang dia sengap, tak cakap banyak. Tuan-tuan, hari mati dia bukan orang terkenal. Dia bukan orang kaya dalam kampung. Dia bukan somebody. Hari mati dia, mayat daripada pintu rumah, pi pintu masjid, tak payah usung. Pakat pegang seorang sikit, sampai masjid. Mana mai pun tak tahu orang ni. Kemuliaan. Allah tunjuk
sebelum mayat dikebumikan. Allah tunjuk kemuliaan dia. Nabi SAW kata tiga perkara yang ketiga ni apa dia? Walam yamna'u zakata amwalihim. Jangan hampa duk nak lari daripada bayar zakat. Kalau berlaku keadaan orang Islam duk nak lari daripada bayar zakat, pergi duk nak kecoh, bayar zakat nak kecoh dan sebagainya, illa muni'ul qatra minas sama, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan stop air hujan daripada langit, tak turun ke bumi ini. Kalau hampa duk buat macam ni, hampa duk tunjuk perangai tak mau nak bayar zakat ni, kalau hampa buat benda macam ni, Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata dia akan stop qatran, titik pun air daripada langit tak akan turun. Walaulal bahaim lam yumtaru. Nabi kata kalau tidak kerana ada menatang kabau lembu kambing ni, Allah akan stop terus hujan. Tapi kerana mengambil kira al-bahaim, menatang ternakan lembu, kabau, kambing ni nak air, kerana tu Allah buat turunkan hujan dekat hampa. Yang keempat, Nabi kata walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Apabila berlaku keadaan di mana orang Islam melanggar janji dia dengan Allah dan Rasul. Apa kita janji dengan Allah dengan Rasul ni? Kita janji apa tuan-tuan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiap hari semayang 5 waktu, 5 kali kita ulang janji dengan Tuhan. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, wa mahyaya wa mamati, hidup aku, mati aku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Betulkah kita jadikan seluruh ibadat kita, seluruh sembahyang puasa kita, seluruh kerja buat kita, semua ni kita buat kerana Allah? Betul ke tak betul? Kita jawab dengan Allah. Apabila manusia melanggar janji yang dia buat dengan Allah dan Rasul, Nabi kata illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan hantar musuh luar ceroboh negeri kita. Allah akan hantar mai dalam negeri kita ni musuh daripada luar. Tuan-tuan tengok berapa banyak dah negara Islam dalam dunia pada hari ini yang dicerobohi oleh musuh luar, yang mengakibatkan mereka hidup dengan hina dina. Tuan-tuan tengok apa jadi di Afghanistan, tuan-tuan tengok apa jadi di Iraq, tuan-tuan tengok apa jadi di negara-negara Arab kebanyakan, tuan-tuan tengok apa jadi di Libya, tuan-tuan tengok di negara yang dulunya kepunyaan orang Islam, tetapi apabila mereka melanggar janji mereka dengan Allah dan Rasul, Allah hantar mai musuh daripada luar masuk mai menguasai negara dan memperhambakan rakyat negara itu. Apa-apanya benda ni disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis dia. Kita tak baca, kita tak mengaji, kita tak tahu. Kita anggap itu benda biasa yang berlaku di dalam dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kelima, Nabi kata wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Apabila pemerintah yang memerintah sesebuah negara orang Islam, tiba-tiba mereka tidak mau melaksanakan hukum Allah di dalam negara itu. Allah bagi kepada orang Islam perintah negeri, Allah bagi orang Islam perintah negara. Tiba-tiba pemerintah Islam yang memerintah negara, yang negara itu mengisytiharkan Islam sebagai agama dia, tiba-tiba tak mau nak implement hukum Allah. Tak mau. Dengan 1001 alasan bagi. Hati dia Tuhan tahu. Hati dia Tuhan tahu. Dia mau ke tak mau buat benda tu? Tuhan tahu. Mulut boleh bercakap. Kita bukan tak mau buat. Kita nak buat. Tapi hati dia nak buat ke tak mau buat? Tuhan tahu.
Apabila berlaku keadaan ini, Nabi kata pemerintah a'immah. A'immah ni maksudnya apa? Pemerintah yang memerintah negeri orang Islam. Sengaja pilih untuk tidak mau jalan hukum Allah. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Nabi SAW kata, Allah akan turunkan bala kepada umat, kepada rakyat yang duduk di negeri itu, masing-masing hidup dalam ketakutan. Bala Allah turun masing-masing hidup dalam ketakutan. Takut apa tuan-tuan? Tidur malam pun takut. Takut pencuri masuk rumah. Nak tinggal rumah, nak pergi Kuala Lumpur pun takut. Takut apa? Takut kawak pecah rumah. Nak bagi anak perempuan keluar rumah pergi kerja pun takut. Takut apa? Takut orang rogol anak perempuan di tengah jalan. Allah turunkan bala dalam bentuk apa? Takut. Duduk dalam rumah sendiri, takut. Beli rumah dah habis duit bukan sikit dah. Bayar 10% pun berapa puluh ribu. Duk bayar installment bulanan pula berapa ribu. Dalam pada tu pula nak kena fikir pula. Nak kena allocate pula. Nak kena memperuntukkan pula satu jumlah duit. Nak pasang grill. Pasal apa nak pasang grill? Pasal takut. Hari ini kalau ada projek perumahan buat, dia beritahu kata projek perumahan ini gated community. Satu community yang ada guard, ada pagang, ada guard jaga. Berebut pakat pergi nak beli. Pasal apa? Pasal takut. Di antara yang beli tu kita tanya, dulu duduk di mana? Abang saya dulu duduk sekian-sekian tempat. Awak pasal apa? Allah ustaz saya buat rumah tu habis abang kau ustaz ni. Dia kata 800 ribu. Saya buat rumah tu habis 6 kali dah kena pecah rumah. Dua ada dalam rumah pun biasa, tinggal rumah tak ada pun biasa. Kira-kira 6 kali dah kena pecah rumah. Cerita dia tak mau ini semua, mencari kawasan gated. Kawasan yang ada pagang, ada guard jaga. Supaya lebih selamat. Pasal apa? Pasal takut. Nabi SAW kata apa? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah jadikan sama-sama mereka dalam takut, dalam ketakutan. Punca dia apa? Punca dia pemerintah Islam tetapi tidak mau melaksanakan hukum Islam. Allah buat malapetaka dalam bentuk itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi yang kita boleh kata kalau tidak hadis Nabi yang kita nak kata? Ambil iktibar, ambil pengajaran. Sudah-sudahlah engkar kita dengan Allah. Buat bagi elok selepas daripada ni.